Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, reformasi Anwar terkubur. Itu antara kenyataan daripada pembangkang, daripada ada juga ya sebilangan daripada pemimpin dalam yang ada di dalam kerajaan seperti Syed Saddiq, apalagi ya seperti Khairi Jamaluddin, Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, ya dan juga pemimpin-pemimpin daripada PAS juga mengatakan kononnya reformasi Anwar terkubur. Benarkah semua itu sahabat semua? Jadi mari kita dengar jawapan daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar bersama. Malam ni kita akan menjawab isu hari ni gempar disebabkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kita lihat hari ini Datuk Seri Anwar dikecam teruk dengan mengatakan bahawa reformasi sudah terkubur. Jadi malam ni tuan-tuan saya nak menjawab kepada sesiapa yang ada persoalan ataupun ingin participate dalam kita punya perbincangan pada malam ini, bolehlah ajukan soalan anda di talian 019 481 9495 019 481 9495. Walaun PAS dan Bersatu juga dijemput hadir untuk bersama-sama dalam sesi live di TikTok. Kalau ada sebarang persoalan, kita insya-Allah akan layan persoalan dan pertanyaan. Kalau datang nak maki hamun macam Atan Likas, memang aku kick kau orang. Okey, silakan. Studio, soalan studio dulu. Baik, 2-3 hari ni kecoh dan ada penganalisa politik mengatakan imej PMX sebagai pemimpin anti rasuah telah tercemar. Berikutan pengguguran kes Zahid Hamidi. Ya, siapa yang cakap tu? Penganalisa politik. Penganalisa apa? Dia mention Profesor Kangkung ke? Standard dia tu standard apa? Profesor. Ya. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam dunia ni ada banyak profesor, tetapi kebanyakan profesor ni Profesor Kangkung je, macam Dr. Wahid. Doktor apa? Muhammad apa tu yang siapa nama ni? Muhammad Khalid ke apa? Dulu penasihat ekonomi Tun Mahathir tu kan. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan ni biarlah realistik, pakai otak berfikir kan. Lebih-lebih lagi kamu dikurniakan otak, ada status profesor tau. Jadi jangan memberikan pandangan tu berdasarkan emosi, tak menggunakan otak yang waras. Saya nak beritahu keputusan ke atas Datuk Seri Zahid itu ialah keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara pula bukan Peguam Negara yang baru dilantik. Peguam Negara yang baru dilantik, Datuk Terryudin tu baru hari ini memulakan kerja. Yang membuat keputusan ini ialah Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin dan dikekalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Anwar. Kalau nak ikutkan, kenapa benda ni setelah 4 tahun, dekat 5 tahun, barulah kes ini Peguam Negara mengambil keputusan untuk memberhentikan pendakwaan. Kena faham, kerana hanya baru sekarang berlakunya kebocoran dokumen. Walaupun ada 11 sebab yang telah diperincikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara, tetapi kemaluan yang paling besar, perkara yang amat mengaibkan Jabatan Peguam Negara ialah ketika pemerintahan Tommy Thomas sebagai Peguam Negara, walaupun DPP Ahmad Akram Garib, hari ini Datuk Ahmad Akram Garib, memaklumkan kepada Tommy Thomas bahawa 7 DPP dan 5 orang IO mendapati bahawa tidak ada asas, tidak ada bukti untuk mendakwa Datuk Seri Zahid. 2 hari selepas tu, maka berlakunya pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid. Kes yang sama juga berlaku kebocoran ke atas Datuk Seri Najib. Tetapi yang ini tak pula Peguam Negara
Idrus Harun melakukan tarik balik pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan. Sedangkan itulah sepatutnya dilakukan sebelum beliau pencen. Saya nak beritahu dengan Profesor Kangkung ni, kan? Sebelum cakap tu gunalah kebijaksanaan. Kan? Kenapa apa yang dilakukan oleh Peguam Negara diletakkan beban kesalahan ke atas Perdana Menteri? Ini kena logik lah. Sama juga hari ni kes yang melibatkan Datuk Seri Bong. Kenapa dia tak kata itu kesalahan PM pula? Sedangkan ianya adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi yang telah menyemak keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Session melibatkan kes yang melibatkan Datuk Seri Bong Mokhtar dan juga Datin Seri Zizi Izzeti, kan? So kena fikir apa sebab mulut orang yang bijaksana ni boleh melontarkan kenyataan yang sedemikian rupa ke atas Perdana Menteri. Adakah beliau hari ini menghentikan rasuah ataupun menghentikan kata orang tu menghalalkan semula rasuah? Tak benar. Apa yang telah diperolehi oleh Datuk Zahid tunjukkan berlakunya pendakwaan terpilih, dan ini bukan kali pertama berlakunya pembuktian ada berlakunya salah laku yang melibatkan pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat dan juga pendakwaan yang bermotifkan politik. Sebelum ini, nak beritahu dengan Profesor Kangkung ni, sebelum ini yang mendedahkan bahawa beliau menerima arahan pihak eksekutif ialah Tan Sri Tommy Thomas sendiri. Di mana Profesor ni? Di mana Profesor ni ketika Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness menyatakan bahawa beliau melakukan pendakwaan terpilih bermotifkan politik. Dia nyatakan dalam buku, dia mengaku. Walaupun nak kata dia ni buat kesilapan ini secara tidak sengaja. Saya nak beritahu buku beliau itu, beliau telah minta peguam untuk menapisnya. Dan yang paling sedihnya, peguam yang menapis tu pun dikaburkan mata oleh Allah SWT. Kan? Peguam ni pun tak sedar bahawa apa yang ditulis oleh Tommy Thomas boleh menyebabkan beliau didakwa dibuat akta hasutan, boleh menyebabkan beliau didakwa kerana tidak mengamalkan profesionalisme, boleh menyebabkan beliau didakwa kerana melanggar akta Suruhanjaya pencegahan rasuah, berlakunya salah guna kuasa, boleh menyebabkan beliau diambil tindakan, macam-macam tindakan. Ada 17 kesalahan. Dan saya nak beritahu, Profesor ini juga langsung tak bersuara bila mana pasukan petugas khas mengesahkan setelah mereka menyiasat, memanggil saksi-saksi, mendapati bahawa Tommy Thomas melanggar 17 kesalahan. Dan kenapa tidak ada sebarang suara daripada Profesor ini tadi bila mana Tan Sri Tommy Thomas, Siti Zainab, bekas SG ataupun Solicitor General No. 2, tidak mahu memberikan kerjasama kepada pasukan petugas khas? Ada tak kita dengar sebarang kenyataan dikeluarkan oleh Profesor ni ke, oleh Syed Saddiq Al-Sigaraga ke, oleh Ambega Srinivasan ke? Ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ianya tak menguntungkan mereka. Yang hari ini mereka ni takut sangat sebab kalaulah setelah diwujudkan RCI nanti didapati bahawa dakwaan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berniat jahat bermotifkan politik, penganiayaan kepada pemimpin UMNO ni adalah benar.
Maka pihak-pihak yang terlibat ini boleh dihadapkan ke muka pengadilan, termasuklah orang tua yang bernama Mahathir Mohamad. Jadi ramai orang yang panas punggung hari ni tuan-tuan. Itulah sebabnya mereka ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan kononnya Datuk Seri Anwar dah meninggalkan reform dan sebagainya. Saya minta Datuk Seri Anwar jangan gundah gulana, tolong pastikan bahawa pendirian Perdana Menteri ini kena teguh, seperti mana yang beliau perkatakan dalam setiap ucapan dia, dalam setiap ceramah-ceramah, bahawa beliau tidak akan bagi muka. Biar orang anyaya dia, biar orang hina dia, keji dia. Tetapi bila mereka ni menyakau duit negara, jangan bagi muka. Hari ni kita minta, hari ni kita dapat maklumat yang cukup mendalam, bahawa hari ni anak Tun Dr. Mahathir sedang disiasat oleh pihak SPRM. Bahawa hari ni pemimpin-pemimpin yang terlibat menyakau duit negara, termasuklah bekas-bekas Perdana Menteri ni, dan juga mereka-mereka yang berlagak suci hari ni, keluar kejap, keluar lambat. Kita tahu mereka ni disiasat. Jangan ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini penting. Kena tegas daripada sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jangan bagi muka, tak kira lah KJ ke, KJ ke, DJ Dave, DJ Dave pula. DJ KJ ke, yang mana ada sakau duit negara, yang mana ada melibatkan duit rakyat, ambil tindakan. Jangan bagi muka. Tak kira lah, kita tahu hari ni Tun Mahathir bukan main lagi nak merayu dengan Perdana Menteri. Nak jumpa dengan Perdana Menteri. Kalau boleh jangan jumpalah si tua puaka ni. Minta tolonglah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan bagi muka. Minta tolong, jangan bagi muka. Ada pernah dia berhenti daripada mengkhianati kerajaan hari ni? Pernah? Tak pernah. Ada pernah dia ni sepanjang umur hidup dia dah nak mampus umur sampai dah 98 tahun ni, ada pernah dia fikir nak balik kepada tikar semayang? Ada pernah dia fikir nak hentikan kezaliman dia? Dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Anwar, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Najib, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Abdullah Badawi, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, kepada Bong Mokhtar, kepada aku pun kena juga. Aku tak apalah, okey aku tak malu, kalau katalah ditakdirkan masuk penjara. Kenapa aku masuk penjara? Aku bangga aku masuk penjara kerana aku lapor hari terima duit daripada Jolo 3.7 juta di Swiss Bank di Switzerland. Kemudian dia terima $200,000 US dollar. Aku lapor. Aku yang kena masuk penjara. Tak ada, no problem. If I need to serve the jail sentence, then I will serve. No problem. Tetapi aku bukan masuk penjara kerana aku sakau dia orang. Betul. Jadi kita minta supaya Perdana Menteri pegang pada prinsip ni. Tolong pastikan jangan bagi peluang pada anak-anak Mahathir ni. Jangan bagi peluang kepada bekas-bekas Perdana Menteri yang menyakau duit kerajaan, bekas-bekas menteri yang mengakibatkan rakyat sengsara, dipaksa mengambil vaksin dan sebagainya. Jangan bagi peluang. Ada salah guna kuasa, ada salah laku, tolonglah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolong ambil tindakan. Jangan halang. Biar SPRM buat kerja dia, biar Jabatan Peguam Negara buat kerja dia. Janganlah bagi muka. Itu je. Itu yang mesej yang sebenarnya patut diberikan kepada Perdana Menteri. Supaya Perdana Menteri jangan campur tangan. Biarkan tindakan diambil kepada malaun-malaun ni. Setakat ni Alhamdulillah. Dia tak ganggu SPRM. Dia tak ganggu Jabatan Peguam Negara. Dia tak ganggu. Kalau dia ganggu, kes aku dah lama dah. Dah selesai. Okey? Okey tu.
Dengan kita nampak isu Zahid Hamidi dilepaskan ni sangat besar, dan ada juga rakyat ni yang tidak tahu asal usul ni, dia bagaikan hilang kepercayaan. Mungkin Tok boleh komen sikit pasal ni. Mana? Rakyat mungkin hilang kepercayaan kepada kerajaan perpaduan berkenaan dengan pengguguran kes Zahid ni. Tak, rakyat ni kena cerdik lah. Kena tahu kenapa kes tu gugur. Kes tu gugur kerana berlakunya kebocoran. Bukti yang nyata, yang tak boleh disangkal bahawa kes itu tak sepatutnya didakwa in the first place. Betul. Dan kemudian berlakunya pengakuan oleh orang yang melakukan pendakwaan terpilih itu sendiri, iaitu Tommy Thomas. Apa buktinya? Bacalah buku Justice in Wilderness. Ada otak pakai, baca. Kalau malas baca, kau boleh join dengan Mahathir Mohamad. Melayu pemalas, dia kata. Kan? Ketiga, kalau malas baca laporan yang telah pun kena baca jugalah. Itulah nak buat macam mana kalau kau masih malas lagi. Kan? Baca laporan yang dibuat oleh pasukan petugas khas. 3 evidence yang nyata, yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa memang berlaku pendakwaan terpilih, berniat jahat. Apatah lagi kalau kita tengok di awal mukadimah, daripada 11 sebab kenapa pendakwa raya menggugurkan kes ni, perkara pertama sekali ialah tentang 15 orang saksi yang dah dipanggil. Apa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh saksi pihak pendakwaan? 1 sen pun tak digunakan duit Yayasan Akal Budi untuk tujuan kebajikan. Tak ke gila ni? Sedang kan? Memang betul ada prima facie. Tetapi prima facie ni maksud dia apa? Setelah pihak pembelaan membawa saksi-saksi pihak pembelaan, didapati ada asas untuk Datuk Zahid OKT membela diri. Ada asas selepas dengar sebelah pihak, ada asas untuk hakim nak dengar pihak yang kedua yang dituduh untuk membela diri. Setelah pihak kedua membela diri, satu persatu bukti dikeluarkan. Hakim Colin Squera dibawa pergi ke tempat, kononnya 2 buah banglo ni dibeli untuk kediaman Datuk Seri Zahid. Rumah Datuk Zahid tu punyalah besar. Dia ni corporate businessman besar. Berapa banyak public listed company dia pegang dulu ketika dia belum jadi ahli parlimen pun. Dia dah kaya raya. Dan Hakim Collins dia dah tengok satu banglo yang dulunya masjid surau Nur Hidayah ke apa? Akan terlihat tu. Surau An-Nur kan. Surau tu hari ni dah dikonvert, Datuk Seri Zahid beli. Satu jadikan Yayasan Al-Falah, tempat pembelajaran orang dewasa. Satu lagi dia jadi pusat tahfiz. Ramai artis join. Semua orang dah tengok. Dah dapat dibuktikan. Dan kemudian dah ada overwhelming punya evidence bahawa Datuk Seri Zahid menggunakan duit yang daripada poket dia sendiri masuk ke Yayasan Akal Budi. Duit tu digunakan untuk buat rumah anak yatim, buat sekolah, buat masjid. Bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia. Sampaikan ke Afrika, dekat Madagaskar, dekat Korea, dekat Australia. Cetak Quran. Apa ni, gereja pun dia convert menjadi masjid, cetak Al-Quran, macam-macam yang dia buat. Jadi macam mana kata langsung tak ada buat kerja kebajikan? Tak ke gila? So, atas dasar tu pun menyebabkan Hakim Colin bila diminta oleh pihak pendakwaan untuk memberhentikan, bukan buang kes tau. Kena faham memberhentikan pendakwaan. Discharge not amounting to acquittal. Maknanya dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Dalam erti kata lain, setelah diteliti representasi Datuk Seri Zahid, memang ada asas
Kenapa dia kata ada asas? Datuk Zahid kata dia berhadapan dengan pendawan terpilih. Sekarang dah ada bukti yang terlalu banyak, yang tak boleh nak lari dah. Memang betul ada bukti berlakunya pendakwaan terpilih. Maka kita bagi pulangkan balik pada pihak SPRM untuk disiasat betul tak ini pendakwaan terpilih, betul tak apa bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh Datuk Zahid. So rakyat kena cerdik lah, jangan main jolok saja apa yang Perikatan Nasional ni bagi sumbat dalam mulut. Ini naratif musuh. Memanglah dia tak akan cakap benda yang baik pasal Datuk Seri Zahid. Tetapi kenapa geng-geng Perikatan Nasional ni langsung tak pernah guna 1% daripada otak dia untuk memikir macam mana orang yang mencabur kehormatan budak Baskers ni boleh dapat DNAA. Syahidan Kasim ni macam mana dia boleh dapat DNA? Kenapa tak pernah fikir? Kenapa tak pernah fikir macam mana orang yang sebelum ni zaman Atok menjadi Perdana Menteri, baik Lim Guai Eng ke, Pang Lip Kun ke, Sibarasa Rahsia ke, Tommy Hasan Karim ke, Tamrin Ghaffar ke, ramai. Lebih 15 orang yang berprofil tinggi, Eric Paulson, LTTE dan sebagainya. Macam mana dia orang ni boleh lepas? Tak ada pun orang persoalkan. Kenapa Zahid kena korang persoalkan? Korang semua tak pakai otak ke? Tengok kes yang pertama dia bebas pun sama juga. Dia dibebaskan oleh musuh dia. Zaman Ismail Sabri dia dibebaskan. Pun orang pertikaikan juga. Padahal tu terang-terang. Muhyiddin dapat 1.3 juta. Mahathir pun dapat 2.6 juta. Isyamuddin pun dapat. Khairi Jamaluddin pun dapat. Tapi UKSB, Ultra Kirana Senam Berhad, bila Datuk Zahid terima, ianya dianggap sebagai rasuah. Bila puaka-puaka yang lain ni terima, ianya dianggap sebagai sedekah. Boleh? Takkanlah langsung korang ni tak ada langsung nak berfikir secara waras. Kalau benci sangat dengan seseorang tu, kena ingatlah satu hari nanti kita ni akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Berapa bakul lah korang ingat Datuk Zahid ni silap masuk syurga lagi laju daripada orang. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan sekali lagi daripada Lokman Adam. Kiranya Perikatan Nasional Pembangkang hari ini mengatakan kononnya reformasi Anwar telah terkubur. Segalanya telah dijawab sendiri oleh Lokman Adam, bahwa semua itu hanyalah satu permainan politik sempit, politik menghasut daripada pihak pembangkang hari ini, yang begitu takut dengan kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan sekali lagi mereka mengatakan adanya campur tangan. Sedangkan perkara ini dilepaskan dilepaskan walaupun tanpa dibebaskan, tapi dia dilepaskan oleh Peguam Negara Idrus Harun dan juga diterima hujah-hujah daripada 11 alasan ini yang direpresentasikan oleh peguam bela daripada Zaid Hamidi sendiri. Tapi mereka memekakkan telinga, tidak mau mendengar semua itu, masih lagi memusingkan fakta. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda juga mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapakun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.